Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 13 Mei bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Pengasas dan warden Tahfiz di Melaka direman kes dera amang seksual pelajar. Juga dua beradik termasuk seorang sindrom Down ditemui rentung. Dua individu iaitu pengasas dan warden sebuah pusat tahfiz terkenal di Melaka direman 4 hari bermula hari ini selepas dipercayai terlibat melakukan penderaan dan amang seksual fizikal terhadap 6 pelajar lelaki. Perintah reman sehingga Selasa depan terhadap dua beradik berusia 40 dan 36 tahun itu dikeluarkan Magistrate Mahkamah Air Keroh Nurul Bahyah Kamaluddin. Penahanan itu bagi membolehkan siasatan dilakukan pihak polis mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak AKSTK 2017 dan Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Terdahulu kedua-dua suspek yang juga merupakan warga Singapura tiba di perkarangan kompleks Mahkamah Air Keroh pada pukul 9.35 pagi dengan memakai pakaian lokap berwarna jingga. Semalam Ketua Polis Negeri Datuk Zainul Samah dilaporkan berkata kejadian terkutuk itu terbongkar selepas pihak polis menerima laporan daripada 6 mangsa berkenaan antara pukul 6.29 hingga 9.13 malam Khamis lalu di Balai Polis Batang 3. Siasatan awal mendapati semua kejadian itu dilaporkan berlaku di sebuah pusat bimbingan tahfiz di Tanjung Minyak dan juga Alur Gajah serta sebuah kondominium di Klebang, Melaka. 3 orang pelajar dipercayai menjadi mangsa amang seksual suspek berusia 40 tahun yang juga merupakan mudir pusat tahfiz berkenaan. Manakala 3 lagi pelajar telah didera secara fizikal dengan cara ditampar, ditumbuk, dipijak serta disebat dengan rotan oleh warden asrama yang juga adik kepada pengasas dan mudir pusat bimbingan itu. Mangsa juga dikatakan sering didera oleh warden asrama tersebut kerana lambat menyiapkan tugasan yang disuruh. Pengasas pusat tahfiz berkenaan juga dikatakan pernah mempunyai rekod lampau atas kesalahan melakukan amang seksual fizikal dan liwat pada tahun 2019 lalu, manakala adiknya tiada sebarang rekod jenayah. Dua beradik maut selepas kediaman mereka terbakar di Kampung Mentuan Sering, Kota Baru dalam kejadian sekitar jam 8.30 malam tadi. Mangsa Muhammad Huzaifah Abdul Halim, 31 tahun dan adiknya Aisyah Abdullah Halim, 22 tahun yang juga penghidap sindrom Down ditemui anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM dalam keadaan rentung. Difahamkan ketika kejadian, ibu mangsa Rubiah Ismail 59 tahun berada di masjid berdekatan untuk menunaikan solat maghrib dan isyak sebelum diberitahu orang kampung akan kejadian yang menimpa kedua-dua anaknya. Rubiah difahamkan meninggalkan dua anaknya di rumah yang tidak berkunci. Menurut jiran mangsa yang juga sepupu kepada dua beradik itu, Siti Salwani Husin 35 tahun, ketika kejadian dia sedang berehat di dalam bilik rumahnya yang terletak bersebelahan kediaman mangsa sebelum terkejut mendengar bunyi letupan dan merasa bahang panas. Dia tengok api tengah marak tu, kelih dua budak. Mungkin Aisyah dengan mak dia kot. Saya tengok tu, kelur dia lah tujung saya kata. Terjun, acak kali suruh dia terjun. Lepas tu, dengan panik dah nanas saat ni bunyi orang kocok pagar rumah ni. Jadi, dengan tak tahu kerana tubik saat ni, geger kalut dengan air turun. Api memang maruk pakai depan tu. Budak dua tu saya dah tengok suruh terjun tu dia tak terjun berkali. Sementara itu, penolong pengarah operasi JBPM Negeri Kelantan, Muhammad Wildan Azhari berkata pihaknya menerima panggilan daripada orang awam pada jam 8.58 malam dan tiba ke lokasi 10 minit kemudian. Seramai 25 anggota dari Balai Bomba Penyelamat BBP Kota Baru dan BBP Pasir Tumbuh terlibat dalam operasi memadamkan kebakaran dan api dipadam sepenuhnya pada jam 9.30 malam. Disebabkan kita terus keluarkan jentera daripada dua balai melibatkan 2 FRT dan kita ada 1 LFRT dan kita pun ada water tanker. Jadi setakat ni fully pemadaman kita menggunakan air yang sedia daripada jentera sendiri. Jadi kesukaran air itu memang tiada. Cumanya laluan lah.
laluan tu menyebabkan akses kita sepatutnya kita boleh melalui depan tapi kita terpaksa ikut daripada jalan belakang. Itu sajalah kesukaran dia, tapi alhamdulillah lah kita berjaya membuat pemadaman sepenuhnya. Muhammad Wildan berkata pihaknya menemui mayat Muhammad Huzaifah di dalam bilik air, manakala mayat Aisyah pula ditemui di ruang tamu. Semua mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Punca dan jumlah kerugian masih lagi dalam siasatan. Isu bekalan air di negeri Kelantan perlu diselesaikan tanpa mengira fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Persekutuan akan mencari dana menyelesaikan masalah tersebut kerana amat tidak wajar selepas 60 tahun merdeka masih terdapat rakyat yang masih terbeban dengan isu bekalan air. Akan cuba melaksanakan projek bekalan air yang lengkap dan tepat untuk negeri Kelantan keseluruhannya. Saya tidak fikir wajar setelah lebih 60 tahun merdeka kita bergelut dan jadikan ini sebagai masalah politik yang tidak berkesudahan dan bebankan rakyat. Oleh demikian, saya ingin menyeru menyatakan ini pendirian kerajaan perpaduan. Kita akan cari dana, cuba cari penyelesaian, tapi mestilah dengan kaedah yang betul dan dengan kerjasama penuh daripada kerajaan negeri Kelantan. Tambahnya, perkara itu telah dibincangkan dengan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad serta Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob selain persembah cadangan kepada Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V. Menurut Datuk Seri Anwar, masalah air di Kelantan agak serius dan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan serta negeri amat diperlukan untuk menangani perkara itu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di Kota Baru malam tadi. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Besar Kelantan serta barisan Jemaah Kabinet. Pihak berkuasa terutama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM diarah untuk menyiasat mereka yang bertanggungjawab atas kerugian ditanggung negara akibat rasuah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pihak berkuasa telah diarah untuk mengambil apa sahaja langkah mengikut jalur perundangan untuk bertindak. Jadi sebab itu saya jadikan ini sebagai suatu keputusan dasar yang sangat serius walaupun mendapat serangan ataupun percubaan kelompok-kelompok untuk yang terutama yang kaya tak apa tapi yang korup, yang harta berbilion-bilion dalam luar negara yang menyoroknya, itu mereka nampaknya kumpul kekuatan untuk lawan. Tapi saya dah ambil satu keputusan dan tekad masalah Malaysia ini mesti diselamatkan. Saya dah bagi ke arahan kepada SPRM, LHDN, Bank Negara Malaysia dan Jabatan Siasatan Komersial Polis untuk mengambil apa sahaja langkah mengikut jalur perundangan untuk bertindak. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas statistik dikeluarkan Email Research iaitu Malaysia dianggarkan berdepan dengan kerugian sebanyak 4.5 trilion ringgit dalam tempoh 26 tahun akibat rasuah dan keterisan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan kekal dengan keputusan untuk terus memerangi rasuah di pelbagai peringkat tanpa mengira latar belakang politik, kedudukan atau kaum. Perdana Menteri ditemui media pada Majlis Aidilfitri Malaysia Madani di Dataran Merdeka pada hari ini. Program Anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bersama Gabungan Masjid dan Surau Jumaat di Wilayah Persekutuan serta Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib telah berjaya menarik lebih 20,000 orang pengunjung. Majlis Rumah Terbuka berkenaan menghimpunkan 120 masjid dan surau terpilih bagi menyediakan gerai jamuan untuk tetamu dan mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record untuk kategori penganjuran masjid paling banyak dalam acara Rumah Terbuka Hari Raya. Open House Malaysia ini best lah, banyak makanan. Kami pun cari makanan free lah di sini, ramai orang kan. Makanan pun banyak. Ini nampak ramai lah orang yang main, bukan je orang Melayu saja tapi nampak banyak daripada berbilang kaum lah yang main sini. Bukan selalu kan kita dapat tengok orang Malaysia dapat kumpul ramai-ramai kan. Dekat sini pun kita dapat tengok ramai kaum-kaum yang datang juga, ramai bangsa-bangsa lain juga yang datang kumpul sekali kat sini. Alhamdulillah so far okey. Bagus, semua bangsa boleh tengok kat sini, semua hadir. Makanan pun banyak, walaupun ramai pun cukup.
Alhamdulillah lah, seronok lah. Pelbagai menu disediakan untuk tetamu yang hadir, termasuklah 105 ekor kambing golek. Unit Pusat Latihan Kemahiran Teknikal dan Vocational TVET akan diwujudkan bermula Julai ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata unit itu bertujuan menyelaraskan kursus dan sesi kemasukan ke semua 1,250 pusat TVET di seluruh negara. Menurut Datuk Seri Ahmad Zahid, unit yang melibatkan 12 kementerian tersebut akan diletakkan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Usaha mewujudkan unit itu bertujuan bagi memastikan tiada persaingan tidak perlu antara institusi TVET hingga memberi kesan kepada kebolehpasaran pelajar. Maka unit pusat TVET akan diwujudkan. Bagi penyelarasan yang akan dilakukan dari segi pengambilan dan kursus pada waktu yang sama dari segi kebolehpasaran, di mana Kabinet telah memutuskan agar pihak industri menawarkan kursus-kursus yang sesuai dalam bidang pada syarikat atau sektor penghilangan dan sektor perkhidmatan yang akhirnya lepasan TVET ini tidak ada yang menganggur. Sebaliknya terus diambil bekerja oleh pihak industri. Terdahulu beliau menyaksikan majlis menandatangani memorandum perjanjian MOA berkaitan kursus TVET antara Kolej Ketengah dengan Hotel Sri Pacific dan Eastern Steel Sdn Bhd di Kuala Terengganu. Ujar Datuk Seri Ahmad Zahid, penyelarasan institusi TVET tersebut dalam usaha memastikan kebolehpasaran lepasannya mencapai 100%. Kadar kebolehpasaran lepasan TVET pada masa ini antara 70 hingga 98%. Selain itu, Datuk Seri Ahmad Zahid berkata gaji minimum lepasan TVET juga akan dinaikkan melepasi kadar garis kemiskinan. Ia bagi menarik tenaga tempatan mengisi peluang pekerjaan dalam bidang TVET terutama sektor 3D iaitu kotor, bahaya dan sukar bagi mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Baik, selepas ini selesaikan umrah sebelum musim haji. Umat Islam di Malaysia diingatkan untuk tidak menyalahgunakan kemudahan visa pelancongan dan visa umrah bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Peringatan oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAC bagi memastikan tiada jemaah umrah yang mengambil kesempatan untuk tinggal lebih masa sehingga masuk musim haji yang dijangka bermula pada minggu ketiga Jun depan. MOTAC mengingatkan syarikat pengendali umrah dan jemaah untuk menyelesaikan ibadah umrah sebelum bermula musim haji dan akur dengan peraturan semasa yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Tindakan menunaikan haji tanpa permit yang sah merupakan satu kesalahan di bawah peraturan Arab Saudi. Negara itu hanya mengiktiraf permit haji yang dikeluarkan oleh institusi bertauliah bagi setiap negara seperti Lembaga Tabung Haji TH. MOTAC memandang serius perkara itu kerana ia melibatkan kepentingan dan keselamatan jemaah umrah serta berusaha menghalang berlakunya perkara-perkara tidak diingini. Selain itu, ia juga bagi menjaga hubungan baik yang telah terjalin antara Kerajaan Malaysia dan Arab Saudi. MOTAC berkata tindakan sewajarnya akan diambil jika terdapat syarikat pengendali umrah yang melakukan perkara yang melanggar peraturan dan jemaah umrah Malaysia diseru untuk terus menjaga nama baik Malaysia. Setiap organisasi dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu memantapkan pengurusan masing-masing bagi memastikan budaya dan insiden buli dalam kalangan anggota diatasi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata setiap organisasi ATM mempunyai prosedur operasi standard SOP berkaitan pelanggaran disiplin dan tindakan tegas boleh diambil terhadap anggota yang melakukan kesalahan termasuk ditamatkan perkhidmatan. Jika didapati pelanggaran-pelanggaran perkhidmatan itu jelas dilanggar oleh mereka-mereka yang terlibat, maka pihak perkhidmatan akan mengambil sebarang tindakan ataupun apa jua tindakan selaras dengan the degree of orang kata kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Jadi ada sampai ke tahap yang boleh dibuang kerja. Ya. Jika didapati kes yang mereka lakukan itu benar-benar melanggar SOP perkhidmatan. Jadi ada semua.
Tapi itu sebab saya katakan tadi, SOP ada ataupun undang-undang ada. Macam negara kita juga undang-undang ada tapi pelanggaran sentiasa berlaku. Terdahulu Datuk Seri Muhammad yang juga ahli Parlimen Rembau merasmikan bangunan Surau Al-Falah, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pagi Seremban pagi tadi. Beliau mengulas dakwaan berlakunya kes pukul melibatkan pelatih tentera darat di kem tentera di Seremban seperti yang tersebar menerusi media sosial semalam. Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent Aidi Shah Muhammad sebelum ini berkata, siasatan polis mendapati kejadian tersebut berlaku di sebuah kem latihan tentera di Port Dickson kira-kira jam 10 pagi pada 17 April. Datuk Seri Muhammad berkata, setakat ini beliau belum mempunyai butiran lanjut mengenai kejadian itu dan menyerahkan kepada pihak ATM dan polis untuk melakukan siasatan terperinci. Beliau turut menasihatkan setiap anggota agar tidak terlibat atau menghentikan niat untuk menjadi pembuli, sebaliknya terus menumpukan usaha menambah nilai kualiti kerja serta perkhidmatan dalam ATM. Pembukaan semula 6 stesen transit aliran ringan LRT membabitkan stesen Bandaraya Sultan Ismail, PWTC, Titi Wangsa, Sentul dan Sentul Timur sejak semalam memberikan kelegaan kepada pengguna. Menurut pengguna yang ditemui, tempoh masa perjalanan mereka dapat disingkatkan melalui pembukaan semula stesen terlibat dan berharap gangguan perkhidmatan LRT semakin berkurang selepas ini. Wartawan Akila Dahalan yang melakukan tinjauan ada butirannya. Tinjauan saya di stesen LRT Bandaraya mendapati operasi perkhidmatan tren berjalan dengan lancar. Ramai pengguna kembali menggunakan perkhidmatan di stesen LRT terbabit untuk menuju ke destinasi masing-masing. Pengguna yang ditemui rata-rata meluahkan rasa gembira dengan pembukaan semula stesen tersebut selepas fasa pertama kerja pembaikan sementara struktur jejambat dan landasan yang rosak berhampiran stesen itu selesai dijalankan. Kalau tak ada LRT, kena tunggu lama bas. Lepas tu, kalau tak ada bas pun, susah juga kadang-kadang. So, kalau ada LRT lagi sikit okey. Kalau tak ada LRT, macam susah sangat. Tak boleh pergi mana-mana pun tak boleh. Sebab bas. Bas pun kena tunggu juga. Kalau LRT sekejap ada, bila-bila pun ada juga. Lepas saya naik, saya sudah gembira dah. Saya sudah happy dah. Saya berasa bangga kerana bila dah mulakan LRT seperti biasa. Kerana saya nak mengikut bas pun terasa lambat dan kadang-kadang saya pun tak berapa puas hati kerana dalam bas pun cepat, banyak ramai, tak boleh nak duduk macam tu. Kalau untuk LRT saya tak ada masalah, saya nak pergi tempat belajar ke kerja pun untuk saya senang hati dan gembira jugalah. Pengguna berharap kerja pembaikan fasa kedua struktur landasan dapat diselesaikan secepat mungkin agar operasi perkhidmatan LRT laluan Ampang Seri Petaling akan kembali beroperasi secara normal. Ketika ini, perkhidmatan LRT dari stesen Bandaraya ke stesen Masjid Jamek masih mengalami gangguan disebabkan kerosakan struktur landasan berhampiran stesen Bandaraya. Harapan kita orang sebab basically yang actually I memang duduk dekat kawasan yang menggunakan Ampang ke Petaling Jaya ni, so kita orang memang harap yang dia operasi normal without stop lah after this. Sebab banyaknya yang stay, yang bekerja guna LRT kan. So macam kita harap dia diperbaiki elok sepenuhnya lah without ada macam ragu-ragu lah. Kerja pembaikan fasa kedua struktur landasan itu dijangka siap sepenuhnya pertengahan Oktober depan. Namun ia bergantung kepada penilaian dan kelulusan daripada pihak berkuasa terlibat. Rata-rata pengunjung menunjukkan reaksi yang positif kepada pembukaan semula LRT laluan Ampang dari stesen Bandaraya ke Sentul Timur dan mereka mengharapkan agar sesi baik pulih telah dilaksanakan dengan baik dan sekaligus memudahkan perjalanan harian mereka ke tempat. Laporan Akila Dahlan, Berita Al-Hijrah. Selera Rasa Mu'alaf yang akan ditayangkan di TV Al-Hijrah esok bukan sekadar program masakan, turut memaparkan elemen dakwah yang akan menyentuh jiwa penonton. Menurut Pengerusi Pertubuhan Akademi Al-Bayan, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, program terbitan pihaknya itu bukan sahaja dapat menyantuni golongan mu'alaf, namun ia juga akan memaparkan bahawa agama Islam itu terbuka kepada kepelbagaian bangsa serta budaya.
Jelasnya program tersebut akan menjemput beberapa mualaf untuk menjadi tetamu bagi menceritakan kisah penghijrahan mereka. Sebab tu selera rasa mualaf ini kita nak tunjukkan kepada para penonton 18 episod, 18 resepi masakan kepelbagaian budaya dan juga perkongsian cerita hidup mereka. Setiap mualaf ni ada kisah-kisah yang boleh menjadi inspirasi kepada umat Islam dan kepada mualaf. Antara mualaf yang dijemput adalah Muhammad Mikael Satayah atau lebih dikenali sebagai muka gangster menerusi akaun TikToknya. Okey, pada 11 Jun ini, selera mualaf kari kambing Mak Tita. Hari itu dengan Mak datang masak dekat ala-ala style kampung dekat Tanjung Sepat. So, jangan lupa saksikan 11 Jun ni, resepi tu anda boleh cuba kat rumah, habis licin semua orang makan. Program Selera Rasa Mualaf mempunyai 18 episod dan akan ditayangkan di TV Al-Hijrah bermula esok jam 8.30 pagi. Dr. Nur Muhammad Hadi ditemui selepas majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri Pertubuhan Akademi Al-Bayan 2023 di Bandar Enstek pagi tadi. Lebih 200 mualaf hadir memeriahkan majlis tersebut dengan masing-masing memakai busana kaum tersendiri bagi mengikut tema Raya Dalam Budaya. Pertubuhan Akademi Al-Bayan kini dalam proses untuk menubuhkan kompleks pendidikan Akademi Al-Bayan bagi menempatkan golongan anak-anak mualaf dan orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan bagi merealisasikan rancangan tersebut boleh salurkan sumbangan di nombor akaun yang tertera. Telah tiba pencarian bakat untuk digelar Dai Muda Yadim 2023. Anda telah bersedia untuk merasai cabaran sebenar dunia dakwah? Anda telah bersedia untuk melestarikan gerakan dakwah dalam dunia yang penuh mencabar ini? Jika ya, hantar penyertaan anda ke email admy@yadim.com.my atau hubungi nombor-nombor yang tertera sekarang. Akademi Dai Muda Yadim melestari gerakan dakwah. Gaza terus dibedil Israel. Gaza terus dibedil Israel. Semalaman wilayah Palestin itu menjadi sasaran serangan pesawat negara haram itu yang mendakwa mensasarkan pejuang jihad Islam. Mesir yang cuba bertindak sebagai orang tengah ke arah mencapai gencatan senjata kini buntu. Serangan ke atas bandar Gaza yang berpenduduk padat itu disaksikan sendiri wartawan agensi berita antarabangsa AFP. Serangan menyebabkan beberapa bangunan kediaman musnah dan mengorbankan seorang komander kanan Jihad Islam, Iyad Al-Hassani. Serangan udara rejim Zionis itu dipercayai sebagai tindak balas terhadap serangan roket Jihad Islam yang mengorbankan seorang pendatang haram Yahudi. Jihad Islam melancarkan kira-kira 1,000 roket ke arah Israel sebagai tindak balas terhadap serangan udara negara haram itu sejak Selasa lalu yang mengorbankan sekurang-kurangnya 6 komander kanan kumpulan jihad berkenaan. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, serangan udara Israel dalam ketegangan minggu ini telah mengorbankan sekurang-kurangnya 33 nyawa rakyat Palestin termasuk orang awam dan kanak-kanak. Ribuan penduduk di wilayah tengah Somalia terpaksa berpindah selepas kediaman mereka dilanda banjir. Paras air naik setelah sungai Shabelle mula melimpah. Menurut penduduk, ada antara mereka yang terpaksa berpindah ke pusat perlindungan sehelai sepinggang. Ia selepas air banjir naik dengan pantas menenggelamkan kediaman mereka. Menurut Naib Gubernur Wilayah Hiran, Hassan Ibrahim Abdul, 4 daerah di Beledweyne terjejas akibat banjir, di mana 90% penduduk di kawasan itu terpaksa meninggalkan kediaman mereka. Manakala baki 10% lagi tidak dapat berpindah kerana terperangkap atau tinggal di tempat tinggi. Menurut beliau, setakat ini 3 mangsa disahkan terkorban akibat banjir. Usaha sedang dijalankan bagi menyelamatkan mangsa yang terperangkap. Menjelang pilihan raya umum Thailand esok, calon-calon dari parti politik Thailand meneruskan momentum terakhir kempen masing-masing hari ini dalam usaha meraih sokongan hampir 52 juta pengundi termasuk 3.3 juta pemilih berusia antara 18 hingga 22 tahun yang akan mengundi buat kali pertama.
Parti pro-tentera, konservatif diraja dan pembangkang dilihat bersaing bagi mendapatkan sokongan untuk menerajui pentadbiran negara itu. Hasil tinjauan mendapati populariti parti pembangkang termasuk Pheu Thai dan Move Forward dilihat semakin melonjak. Ia sekaligus memberi cabaran kepada Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha untuk mengekalkan kuasa. Calon Perdana Menteri dari Pheu Thai, Paetongtarn Shinawatra, yang juga anak kepada bekas Perdana Menteri yang digulingkan Thaksin Shinawatra, disebut-sebut antara calon yang bakal memberi saingan sengit. Dalam pada itu, Suruhanjaya Pilihan Raya Thailand membuat persiapan akhir bagi memastikan kelancaran proses pengundian esok, termasuk memastikan kertas undi dan kotak undi berada dalam keadaan yang sempurna. Unik bagi negara Gajah Putih itu, penjualan arak diharamkan dalam tempoh 24 jam sebelum pilihan raya bermula. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Fazida Mustafa, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.